Pada malam ini kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku Mausu'ah min Akhlaqir Rasul yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kita membicarakan tajuk khabar gembira dan ucapan tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina biihsanin ila yaumiddin wa ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku Mausu'ah min Akhlaqir Rasul yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kita membicarakan tajuk khabar gembira dan ucapan tahniah. Khabar gembira ataupun busyra terbahagi kepada dua perkara. Yang pertama ialah perkara-perkara yang menggembirakan kita di dunia. Yang kedua ialah perkara-perkara yang menggembirakan kita di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini adalah busyra, berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka yang beriman, yang beramal dengan amalan soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah berita gembira, perkhabaran gembira, sesuatu yang bakal diperolehi oleh orang yang beriman di akhirat nanti. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-64. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Untuk mereka sahaja kegembiraan di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah yang kita sebut bahawa Allah gambarkan bahawa kegembiraan itu berdasarkan kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Antara bentuk khabar gembira berkenaan dengan perkara dunia disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaranya berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita sebut contoh-contoh busyra, kegembiraan hidup di dunia. Antaranya Allah berfirman berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kita ambil daripada surah Al-Hijj ayat yang ke-53. Qalu la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Mereka berkata, janganlah engkau takut, sebenarnya kami hendak mengembirakan kamu
dengan kelahiran seorang anak lelaki yang berilmu. Ini kisah tentang Allah Ta'ala sebut berita gembira bahawa Allah akan kurniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak namanya Ishak. Yang kedua, dalam surah As-Saffat ayat 101, Allah Ta'ala sebut فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, lalu kami berikan berita gembira bahawa dia akan beroleh seorang anak yang penyantun. Ini Allah Ta'ala sebut berita gembira bahawa Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak namanya Ismail. Menarik sungguh dua potong ayat kita baca ni. Menarik kat mana tuan-tuan? Menariknya ialah Allah ni bila dia cerita tentang zuriat, tentang anak, Allah Ta'ala sebut terus tentang sifat baik, sisi baik anak ni. Contoh, untuk Nabi Ishak, anak yang nama Ishak, digunakan ayat ataupun perkataan birulamin alim, seorang anak yang ada ilmu, seorang anak yang berilmu. Dan bila Allah bicara tentang seorang anak namanya Ismail, Allah Ta'ala sebut birulamin halim, seorang anak yang penyabar, yang penyantun. Maknanya sangat elok jika seseorang itu memohon zuriat anak, dia kena sebut terus kepada sifat anak tersebut. Contohnya, dia bukan sekadar menyebut saya ya Allah kurniakan kepada saya seorang anak. Kita tak kata salah. Tapi kalau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ditambah terus. Contohnya, ya Allah kurniakan kepada saya seorang anak yang soleh. Kalau ayat ni kata seorang anak yang ada ilmu, yang penyabar, yang penyantun. Macam doa yang selalu kita baca, yang kita petik daripada surah Al-Furqan. Sifat-sifat ibadur rahman itu antaranya ialah alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Ta'ala sebut hamba-hamba Allah itu bersifat ibadur rahman, hamba Allah yang Allah itu maha penyayang. Mereka ini berdoa kepada Allah, ya Allah kurniakan kepada kami daripada isteri kami, daripada zuriat kami, disebut qurrata a'yun, yang boleh menyejukkan pandangan mata kami dan jadikan kami pemimpin kepada orang yang bertakwa. Jadi kita ubah sikit doa kita, mohon kita kepada Allah anak ke cucu ke, kita terus beri sifat yang baik kepada anak ataupun cucu ataupun cicit kita. Kita kata ya Allah kurniakanlah kepada saya seorang cucu, dua orang cucu yang sifatnya begini. Saya ulang sekali lagi, bukan maksudnya kalau tanpa kita sebut sifat itu salah, tapi lebih baik kita terus menyebut sifat-sifat yang baik bagi anak dan juga cucu kita. Kesimpulannya daripada ayat yang kita baca, khabar gembira boleh berlaku dalam urusan dunia dan boleh juga berlaku dalam urusan akhirat. Maka seorang manusia sepatutnya menjadi optimis dan selalu meminta untuk mendapat khabar gembira. Tidaklah dia melihat dunia ini muram dan gelap di hadapannya sehingga dia terus-menerus mengeluh dan berputus asa.
Dan sepatutnya apabila seseorang mendapat perkara yang baik, maka hendaklah diucapkan kata tahniah. Kita seharusnya sentiasa memberikan berita gembira kepada saudara-saudara kita dan berusaha membuatkan mereka berasa bahagia. Berilah kabar gembira pada saudara kamu dan tiuplah keriangan dalam dirinya apabila engkau melihat seorang manusia yang sedang gundah gulana, dunia menjadi sempit baginya, dibelenggu dengan pelbagai masalah, maka katakanlah kepadanya, bergembiralah dengan sesuatu yang menghilangkan kedukecitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wal faraja ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu bersama dengan kesukaran, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu adalah kesenangan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Cuba kita lihat dalam surah Asy-Syarh, kita membaca firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Dalam kehidupan akan ada kemudahan dan juga kesukaran. Umpamanya kita melihat sahabat-sahabat kita yang baru selesai menunaikan ibadah haji, mereka akan melalui proses-proses yang kita sebut proses senang. Apa yang mereka buat itu lancar, yang mereka rancang itu berjalan dengan baik. Tapi ada kalanya bila menunaikan ibadah haji ni, dia ada masa-masa tertentu, keadaan tertentu kita akan berada dalam kesukaran. Dan sebenarnya kita lihat ibadah haji ni di setiap zaman akan melalui proses yang bukan mudah. Al-Imam An-Nasafi membawa kisah perbualan dialog antara dua lelaki yang ketika mereka tawaf di Baitullah. Maka lelaki yang melihat seorang yang tawaf ini bertanya kepada saudaranya, kamu ni datang daripada mana? Jawab lelaki tersebut, saya datang dari satu negara yang sangat jauh. Sangat jauh, kata orang yang tawaf tu. Berapa jauh? Tanya lelaki tu. Jawab orang yang tawaf itu, kamu lihat rambut aku sekarang. Kamu tengok rambut aku warna apa? Kata lelaki itu, rambut kamu sekarang putih. Dia kata, saudara, waktu saya keluar daripada rumah saya, rambut saya berwarna hitam. Sekarang rambut saya berwarna putih. Maksudnya, saudara bayangkan berapa lama perjalanan saya untuk sampai ke sini. Kita bila dengar begitu tu macam tak logik, betul tak? Keluar daripada rumah rambut warna hitam, sampai ke Mekah rambut warna putih, macam tak logik.
Dia sebenarnya logiknya begini tuan-tuan puan-puan. Ada orang dulu-dulu mereka keluar daripada negeri mereka, mereka akan pergi satu negeri. Mereka akan bekerja dulu, kerja cari duit. Dah ada bekalang sedikit, mereka akan berpindah ke satu negeri. Sampailah mereka ke Mekah untuk menunaikan haji. Nak bayangkan, kerja ibadah haji ni bukan kerja mudah. Dan logik sangat dia bukan kerja mudah, sebab balasannya sangat luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan balasan itu ialah syurga Allah. Syurga Allah. Justru itu orang yang dikatakan mudah macam mana, pakej macam mana pun akan tetap melalui kesukaran dalam menunaikan ibadah haji. Kesukaran itu mungkin dalam bentuk fizikal, mungkin dalam bentuk emosi. Setiap orang ada ujiannya masing-masing. Khabar gembira dalam Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran adalah mengenai khabar gembira. Antaranya Allah Ta'ala sebut, فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku. Allah gunakan perkataan, berilah berita gembira kepada hamba-hambaku yang berusaha mendengar perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut perkara yang sebaik-baiknya. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi perkataannya ialah busyra, berita gembira yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Persoalan yang kita nak sebut sekarang ini, siapakah orang yang Allah beri khabar gembira, berita gembira dalam Al-Quran? Antaranya ialah khabar gembira berupa hidayah bagi orang yang kembali kepada Allah. Maksudnya, khabar gembira itu dalam bentuk hidayah Allah bagi orang kembali kepadanya. Seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. Dan orang yang menjauhi tagut, tagut ni maksud dia perabdian selain daripada Allah, dan merujuk kembali kepada Allah, mereka akan beroleh berita gembira. Oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku yang berusaha mendengar perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang yang diberi hidayah yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang seterusnya ialah khabar gembira bagi orang yang istiqamah. Allah beri berita gembira bagi orang yang istiqamah. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat yang ke-30.
Allah Ta'ala sebut, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap di atas jalan yang betul, itu yang disebut istiqamah. Turunlah kepada mereka malaikat dengan berkata, jangan kamu bimbang dan berduka cita, dan terimalah berita gembira. Malaikat beri berita gembira kepada orang beriman istiqamah ini. Berita gembira itu ialah kamu akan beroleh syurga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang istiqamah juga mendapat berita gembira. Kemudian khabar gembira juga bagi orang yang pernah melakukan maksiat. Dia pernah melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat, yang mana ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Khabarkanlah, yakni berita gembira dari Allah kepada hamba-hambaku, bahawasanya aku maha pengampun lagi maha mengasihani. Orang bertaubat ni, kita perhati bahawa banyak sekali ayat-ayat berkenaan dengan orang bertaubat. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan sudah tentu taubat itu disertai selepas itu dengan amal soleh, amal kebajikan. Sebab itu tidak boleh kita meremehkan apa saja bentuk kebaikan. Seorang mukmin dia tak boleh remehkan apa saja bentuk kebaikan. Sebab mungkin dengan kebaikan yang dia buat itu menyelamatkan dia daripada neraka Allah dan menyebabkan mengundang kasih sayang dari Allah. Kita pernah baca hadis berkenaan dengan, ada riwayat kata seorang lelaki, ada riwayat kata seorang wanita. Tak apa, kita ambil riwayat yang menyebut seorang lelaki. Seorang lelaki yang bermusafir, dia rasa terlalu haus, terlalu dahaga. Jadi dia berhenti satu tempat, dia nampak ada satu bir, ada satu telaga, ada satu perigi. Perigi ni dia kena turun ke bawah. Dia bukan macam tempat kita, perigi kita ambil timba, ambil air macam tu. Perigi ni kena turun ke bawah untuk dia minum air tersebut, sumber air tersebut. Dia turun ke bawah, dia minum, hilang dahaga dia, hilang haus dia. Kemudian dia naik. Bila dia naik ke atas, dia tengok ada seekor anjing. Anjing ini nampak hausnya dia sampai dia menjilat sesuatu di tanah yang basah. Maksudnya dahaga sangat. Lalu lelaki ni berfikir, dia kata, anjing ni pun dahaga macam aku tadi juga. Apa yang dia buat? Dia turun balik. Dia turun balik dalam bir, dalam perigi, dalam telaga tu, dan dia menggunakan kasut dia. Kasut dia, kasut macam mana wallahu alam. Dia letak air dalam kasut dia, dan untuk naik ke atas tu dia kena berpegang, jadi dia gigit kasut tersebut. Maknanya bukan senang lah, susah. Apa tujuan dia buat macam tu? Sebab dia nak beri anjing tadi minuman tersebut. Dia naik ke atas, dia beri minum.
Maka anjing itu melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat. Lalu dengan sebab itu Allah mengampuni kesalahan dan dosa lelaki tersebut. Cerita ni yang kita berdasarkan hadis sahih ini menggambarkan begini. Jangan kita remehkan apa-apa kebaikan dan ruang kebaikan di hadapan kita. Kebaikan itu terlalu banyak. Kebaikan yang boleh kita buat yang kita sebut sebagai amalal khair terlalu banyak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah al-khair, buatlah kebaikan. Allah Ta'ala tak sebut khair tu apa, kebaikan tu apa, umum. Buatlah kebaikan. Sebab dengan kebaikan itu kamu akan mendapat kemenangan. Kamu akan berjaya. Jadi insya-Allah bentuk dan cara kebaikan itu berbeza antara kita, antara satu sama lain. Tapi ruang yang ada itu kita gunakan untuk menambahkan amal kebajikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira bagi orang yang sabar. Orang yang sabar ni Allah beri berita gembira. Antaranya Allah Ta'ala sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Ini antara bentuk Allah uji kita. Tapi Allah Ta'ala kata, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar tu orang macam mana? Orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang yang dilimpahi dengan kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Ini adalah contoh bagaimana ayat-ayat Al-Quran menggambarkan bentuk berita gembira yang Al-Quran sebut, yang Al-Quran cerita kepada kita. Dengan sifat-sifat orang macam inilah mereka diberi dengan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar bawa satu kisah antara diri dia dengan Nabi SAW. Abu Dzar kata, Abu Dzar, aku keluar pada satu malam, lalu aku dapati Rasulullah SAW berjalan secara bersendirian tanpa ditemani oleh sesiapa pun. Lalu aku menyangka baginda tidak suka orang lain berjalan dengannya. Lalu aku mula berjalan di dalam bayang bulan. Lalu baginda menoleh dan nampak aku, lalu bersabda, siapakah kamu? Tanya Nabi.
Abu Dharin jawab, Abu Dhar, akulah. Semoga Allah menjadiku tebusan bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dhar, marilah ke sini, datanglah ke sini. Abu Dhar pun berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika dan baginda bersabda, faqal innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah illa man a'tahu Allah khaira fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wara'ahu amila fihi khaira wa amila fihi khaira atau kama qala. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang banyak harta adalah orang miskin pada hari kiamat, kecuali orang yang Allah berikan kebaikan harta lalu dia membahagikannya ke kanan, ke kiri, ke arah hadapan dan belakangnya serta berbuat baik dengannya. Maksudnya Nabi kata, orang yang banyak harta di dunia ni belum tentu hartanya banyak di akhirat, melainkan orang yang banyak infaknya ketika hidup di dunia. Abu Dharin radhiyallahu anhu terus berjalan bersama Rasulullah. Rasulullah bersabda, duduklah di sini. Kita tengok gaya cara Nabi bercakap ni dengan nada yang sangat baik. Duduklah di sini. Baginda mendudukkannya di tanah datar yang dikelilingi batu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kamu duduklah di sini sehingga aku kembali lagi kepadamu. Baginda pergi ke tanah padang sehingga Abu Dhar tidak nampak baginda untuk tempoh yang agak lama. Kemudian Abu Dhar mendengarnya datang, baginda bersabda, jika dia mencuri dan dia berzina ketika baginda datang, Abu Dhar tidak sabar lagi sehingga lalu berkata, wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadiku tebusan bagimu. Dengan siapakah kamu bercakap di kawasan itu? Aku tidak nampak sesiapa pun yang datang kepada kamu. Baginda bersabda, itulah adalah Jibril telah muncul di hadapanku di kawasan itu lalu berkata, Bashir ummatak annahu man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Qultu ya Jibril wa in saraqa wa in zana qala na'am. Qultu wa in saraqa wa in zana qala na'am wa in syaribal khamra aw kama qala. Hadis riwayat sahih muttafaqun alaih. Jibril kata kepada Nabi, berilah kabar gembira kepada umatmu. Sesungguhnya sesiapa yang mati tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka akan masuk syurga. Aku bertanya, wahai Jibril, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Jibril berkata, ya. Lalu aku bertanya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Malaikat berkata, ya, walaupun dia meminum arak. Hadis ni kita kena faham betul-betul dalam konteks iman ini suatu yang sangat istimewa. Kesalahan-kesalahan besar macam mana pun apabila manusia bertaubat, Allah boleh ampuni dosa-dosa tersebut. Malaikat dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Dan inilah berita gembira kepada kita untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki urusan kita,
urusan dan juga perkara-perkara yang membuatkan kita hampir ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah, dalam kehidupan Nabi SAW, ada kadang-kadang berlaku khabar gembira itu Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu khusus kepada sahabat tertentu. Kita ambil satu contoh. Seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Apa cerita Ka'ab bin Malik ni? Ka'ab bin Malik adalah salah seorang sahabat yang tidak hadir ketika perang Tabuk. Dia tidak ikut menyertai berperang tanpa alasan yang syar'i. Bukan ada sebab apa-apa. Sekembalinya Rasulullah SAW dari medan perang, Ka'ab bin Malik pun menghadap Rasulullah dan dengan jujur mengatakan bahawa dia tidak memiliki alasan apa pun untuk tidak berperang. Dan dia hanya duduk dalam rumah dia semata-mata. Besar kesalahan tu. Tidak turun bersama-sama dengan Nabi. Kejujuran Ka'ab bin Malik membuatnya menerima hukuman dipulaukan oleh seluruh kaum muslimin di Madinah selama 40 hari. 40 hari tuan-tuan. Bukan sehari, bukan 2 hari, 40 hari. 40 hari. Ketika dalam pemulauan selama 40 hari ini, Ka'ab berkata, aku duduk sebagaimana yang telah diputuskan oleh Allah. Jiwaku terasa sempit dan bumi yang kupijak seakan tidak ku kenali. Ini keadaan yang berlaku. Tiba-tiba aku mendengar satu suara yang sangat keras dari atas gunung. Suara itu menyeru, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Kata kunci kita tadi, memberi kegembiraan. Bergembiralah. Aku pun terus sujud dan aku mengetahui bahawa kebahagiaan telah datang. Rasulullah SAW telah mengumumkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kami ketika baginda solat fajar. Maka kaum muslimin datang kepada kami untuk menyampaikan berita gembira kepada kami. Maksudnya Ka'ab bin Malik ini telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabatku diberi khabar gembira oleh kaum muslimin juga. Ada 2 orang lagi yang tidak berperang bersama dengan Nabi. Salah seorang daripada mereka menunggang kuda ke arahku. Yang lain pula daripada Bani Aslam juga menuju ke rumahku. Dia berada di atas puncak gunung. Suaranya lebih cepat daripada lajunya kuda. Ketika aku mendengar suaranya yang memberi khabar gembira kepada aku membuka bajuku lalu menghadiahkannya kerana khabar gembira itu. Demi Allah, pada saat itu aku tidak memiliki pakaian selain 2 pakaian itu. Aku meminjam 2 helai pakaian lalu memakai kedua-duanya menemui Rasulullah SAW. Sepanjang perjalanan, kaum muslimin menemuiku secara berkelompok-kelompok. Mereka mengucapkan selamat kepadaku. Semua ucap tahniah. Kita baca kisah ni pun kita dapat rasakan suasana yang begitu emosi. Allah ampuni dosa-dosa mereka.
Mereka diberi ucapan tahniah oleh sahabat-sahabat yang pulau mereka selama 40 hari. Mereka mengucapkan selamat kepadaku atas diterimanya taubat aku oleh Allah. Mereka berkata, selamat, Allah telah menerima taubatmu. Selepas itu, aku memasuki masjid dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi para sahabat yang lain. Cuba tuan-tuan puan-puan bayangkan. Kata Ka'ab bin Malik, aku masuk dalam masjid dan aku dapati Nabi sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat yang lain. Seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah bangun berdiri, bersalam dengan aku dan mengucapkan selamat kepada aku. Selamat ni maksudnya ialah ucapan tahniah. Demi Allah, dia adalah satu-satunya kaum muhajirin yang berdiri. Kita beri sedikit laluan kepada laungan azan dan insya-Allah kita sambung sedikit selepas laungan azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Aku memasuki masjid dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi para sahabat. Talha bin Ubaidillah berdiri bersalam denganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, dialah satu-satunya kaum muhajirin yang berdiri. Perawi lain meriwayatkan bahawa Ka'ab tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah terhadapnya. Ka'ab bin Malik berkata bahawa ketika dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
baginda menampakkan wajahnya yang berseri-seri. Berseri-seri muka Nabi. Dan Nabi bersabda, Abshir bi khairin, Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Kata Nabi kepada Ka'ab bin Malik, bergembiralah dengan hari yang paling baik daripada hari-hari yang pernah kamu lalui sejak ibu kamu melahirkan kamu. Inilah hari yang paling baik. Hari yang paling baik. Setelah di pulau 40 hari, tidak ada orang bercakap, berkomunikasi, bermuamalah. Semua buat tak tahu. Jadi Nabi kata ini adalah hari yang terbaik kepada kamu. Ka'ab bertanya kepada Nabi, apakah daripada kamu, wahai Rasulullah, ataupun daripada Allah pengampunan ini? Datang daripada Nabi, maksudnya daripada hadis, ataupun daripada Allah, daripada Quran itu sendiri? Jawab Nabi SAW, bahkan daripada Allah. Allah yang memberi berita gembira ini bahawa kamu diampunkan oleh Allah. Apabila Rasulullah SAW gembira, maka wajahnya mengeluarkan cahaya seakan-akan bulan. Ka'ab berkata, kami mengetahuinya. Maksudnya, riak muka Nabi itu sangat-sangat gembira. Kerana sahabatnya yang dikasihi Ka'ab bin Malik ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat pelajari daripada kisah Ka'ab bin Malik ini dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam ini melakukan kesalahan. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khulasatul qaul, ringkas daripada pertemuan kita pada malam ini ialah kita membicarakan seruan daripada Allah, daripada Nabi, supaya dalam hidup kita ini kita sentiasa memberi busyra, memberi berita gembira kepada sahabat-sahabat kita, kepada rakan-rakan kita, kerana kita sendiri diberi busyra, berita gembira oleh Allah dan juga oleh Nabi SAW. Jadi sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.